Anda sedang mendengar dan mengikuti siri seterusnya BMI Bicara Minggu ini bersama saya, Norman Goh. Episod ketiga diperdengarkan buat kali pertama dalam Bahasa Melayu. For the listeners of BMI Bicara Minggu ini out there, I'll be hosting more interviews, discussions with analysts, politicians, activists, and people you should know in both English and Bahasa Melayu. So, kembali ke tajuk pertama. Tajuk utama kali ini untuk Bicara Minggu ini, saya ingin membawa perbincangan hari ini. Apakah sebenarnya dengan kemunculan nama Tok Abah? Ada yang Pak Long, Pak Ngah, Pak Su. Sebelum ini kita diperkenalkan dengan Mak Cik Kiah, Pak Haji Saleh, Aunty Lee dan berbagai-bagai nama yang kita tak kenali tapi nampaknya agak biasa dengan kehidupan seharian kita. Tajuk perbualan dan diskusi pada malam ini dengan panggilan nama Tok Abah berkumandang dan terpapar luas pada tajuk utama berita dan media sosial ketika 100 hari PM ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin 2 minggu yang lalu. Ada yang menganggap ini sebagai satu yang baru, setengah pula melihat keadaan ini sebagai satu amalan PR atau perhubungan awam untuk imej beliau. Pada mulanya, memang ramai yang boleh menerima imej sebegini yang dianggap lebih dekat dengan rakyat. Tapi sejauh manakah ia akan dapat bertahan dengan polemik politik ini? Namun ini bukanlah sesuatu yang baru dan tujuannya memang tertumpu pada pengundi Melayu khususnya. Tetamu saya pada malam ini adalah Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor, pensyarah kanan sains politik di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Beliau baru-baru ini telah menerbitkan kajian dalam pilihan raya dan politik Malaysia pasca PRU 2018, persaingan, dinamik dan implikasi. Sedikit background Dr. Nazri, minat penyelidikan beliau adalah pilihan raya dan pendemokrasian, politik Asia Tenggara dan etnisiti dan nasionalisme. Dr. Nazri telah menulis lebih 5 buah buku. Nanti Dr. Nazri boleh kongsikan 5 buah buku tu dan puluhan artikel jurnal selain ditemu bual oleh media tempatan dan antarabangsa. Penyelidikan beliau turut ditaja oleh beberapa institusi di dalam dan luar negara. Selamat datang Dr. Nazri. So, kita lihat apa yang berlaku kini. Tiba-tiba muncul Tok Abah. So, apa pandangan tentang pandangan Dr. Nazri tentang hala tuju yang diambil oleh pasukan komunikasi strategik Tan Sri Muhyiddin Yassin? Okey, sebenarnya saya ingat fenomena Tok Abah, Pak Su, Pak Long ni kan menggambarkan dua perkara penting lah. Sebagai satu simbolisme, juga sebagai satu gambaran kan tentang kerajaan semasa, iaitu konsep kemelayuan dan juga keakraban. Tak dapat tidak kita lihat kerajaan PN pada hari ini, kita boleh kata kerajaan yang hampir 95% Melayu lah kan, lebih lagi daripada itu. Jadi karakter-karakter kemelayuan tu nampaknya lebih tinggi berbanding dengan model PH ataupun model BN pada sebelum ini. Dan juga cuba menggambarkan keakraban di antara pemerintah dan juga rakyat. Sebab kita kena faham di sebalik imej kemelayuan, di sebalik imej keakraban yang cuba ditunjukkan oleh kerajaan khasnya melalui retorik bajet bantuan prihatin kan, dan bantuan yang seterusnya baru-baru ini, macam-macam cerita tentang Makcik Kiah dan sebagainya kan. Juga sebenarnya memerihalkan satu situasi kerajaan yang rapuh sebenarnya sedikit sebanyak, dan juga memerihalkan isu persoalan ketidakabsahan kerajaan pada hari ini, iaitu dengan tuduhan lah tebuk atap, pintu belakang dan sebagainya. Jadi hal itu cuba dialihkan dengan sentimen kemelayuan, dengan sentimen bahawa kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang benevolent kan, kerajaan yang baik kan, kerajaan yang berbudi kan, dengan menekankan kepada produk bantuan kepada masyarakat berbanding dengan berbincang isu-isu yang lebih fundamental seperti keperluan untuk mendapatkan sokongan ataupun pengesahan di parlimen dan sebagainya kan. Jadi dengan imej-imej kebapaan tadi kan, penaungan dan sebagainya memperlihatkan peranan kerajaan sebagai penaung masyarakat pada ketika ini kan, dengan
hubungan yang digambarkan sebagai cukup akrab dengan menjalankan tugas-tugas kerajaan yang sepatutnya kerajaan lakukan lah, kan, berbanding jasa ataupun bantuan kan. Jadi bagi saya itu yang cuba dipupuk sebenarnya kan, dengan mempertahankan imej baru kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan Melayu. Sama ada ikut pintu belakang ke, pintu depan ke, ataupun mana-mana pintu, itu tidak relevan. Yang relevan adalah kerajaan Melayu yang telah dihenjakkan ataupun yang telah dituntut kan sejak Pakatan Harapan memerintah selama 2 tahun oleh kumpulan-kumpulan etno-nasionalis kan, kumpulan-kumpulan Islamis juga sebenarnya, dan itu yang lebih penting berbanding isu-isu yang sekitar dengannya kan. Jadi kerajaan itu telah ada pada hari ini dan cuba menunjukkan imej bahawa itulah kerajaan ini adalah kerajaan daripada budaya dan juga sebuah kerajaan yang perlu dianggap sebagai satu buah keluarga. Jadi kalau ada perbezaan pendapat dan sebagainya itu mungkin perlu diketepikan, kerana biasa dalam keluarga kita ada perbezaan pendapat dan sebagainya kan. Tapi yang penting hubungan itu dijaga kan. Sebab tu kita lihat pada hari ini mana-mana pihak yang cuba menggugat kerajaan akan digambarkan sebagai pengacau dan sebagainya kan. Sebaliknya mereka menekankan bahawa perlu wujudnya sebuah kerajaan yang stabil kan. Baru-baru ini pun ada banyak sokongan telah dibuat bagi untuk mengukuhkanlah, meminta supaya mana-mana pihak tidak menggugatlah kestabilan politik dan juga kerajaan semasa pada hari ini. Ya. Tapi kita lihat juga pada awal penubuhan sejak Pakatan Harapan mengambil alih tampuk kerajaan pada 2018. Pada awalnya pada 100 hari pertama ataupun 3-4 bulan, kita dapat lihat sentimen rakyat juga mengkritik pihak-pihak yang cuba mengganggu-gugat pentadbiran pada ketika itu. Adakah trend ini juga sama dilihat pada kerajaan kali ini? Adakah ini merujuk kepada 6 bulan pertama Pakatan Harapan tahun 2018 itu ke? Okey. Betul. Okey. Yalah, kita fikir setelah 61 tahun Malaysia ketika itu diperintah oleh Barisan Nasional dan juga Parti Perikatan kan. Jadi masa perlu diberikan kepada Pakatan Harapan lah, dan itulah tempoh berbulan madunya yang diberikan selama 6 bulan kan. Dan sebab tu kita lihat pada 5 PRK, pilihan raya kecil yang dilakukan selepas pilihan raya umum di 2018 tu, PH menang dengan agak mudah sebenarnya kan. Itu adalah salah satu faktornya di mana mereka lihat walaupun ada beberapa janji yang masih tidak dapat dipenuhi pada ketika tu, tapi mereka melihat tempoh masih awal dan sebagainya, maka peluang perlu diberi. Lain daripada faktor-faktor lain lah, di mana keadaan pembangkang pada ketika tu dalam keadaan terkejut, agak huru-hara sedikit, belum lagi boleh wujudkan kerjasama yang kukuh kan. Jadi dengan faktor-faktor yang sedemikian, adakah sama dengan keadaan sekarang? Huru-hara. Sebab Pakatan Harapan pun huru-hara dengan pemilihan Perdana Menteri, sekarang nak gaduh, jadi ke tak jadi Pakatan Harapan. So adakah kalau menurut Dr. Nazri, kalau dalam keadaan sebegini, adakah Perikatan Nasional juga diberikan masa 6 bulan pertama ini sebagai honeymoon? Bulan madu selama 6 bulan. Saya fikir begitu sebenarnya. Rakyat akan melihat kewibawaan Perikatan Nasional, dan malah kita dapat lihat bahawa tadi kita dah sebut Perikatan Nasional ini bukan satu lagi rahsia. Sebuah perikatan yang rapuh daripada awal, ditubuhkan secara tergesa-gesa. Banyak analisis telah diberikan menunjukkan betapa rapuhnya Perikatan Nasional, termasuk juga beberapa suara yang telah dibangkitkan oleh pemimpin-pemimpin penting dalam Perikatan Nasional, khasnya daripada UMNO dan juga GPS antaranya, yang lebih menyukakan kalau ada pilihan raya dalam masa terdekat. Sebab mereka tahu kalau ada pilihan raya, mungkin chances untuk UMNO mendapat lebih kerusi itu lebih tinggi kan. Malah mungkin juga ada kemungkinan untuk menjadi kerajaan kan, dengan gabungan-gabungan parti, sama ada yang semasa ataupun yang berbeza. Tapi kita faham bahawa masalah ini bukan berlaku kepada PH saja, tapi juga kepada PN lah kan. Dan jadi keadaan pecahan parti dalam gabungan ini sedikit sebanyak membayangkan keadaan sewaktu 2015 dahulu kan. Kerajaan pembangkang yang berpecah dengan PAS keluar daripada Pakatan Rakyat, dan juga faction ataupun puak Muhyiddin dan juga Mahathir keluar daripada UMNO Barisan Nasional kan. Jadi sebenarnya politik pada hari ini juga kita boleh katakan
sukar untuk kita jangkakan kalau adakan pilihan raya kan, sebab keadaannya sangat terpecah-pecah sebenarnya. Jadi saya jangkakan situasi seperti mana PRU 2018 sebenarnya kan. Tapi kalau tengok kepada keadaan semasa kan, kita kalau nak baca pemimpin ni, kita akan lihat apakah faedah dan kos yang mereka perlu lakukan dengan sesebuah keputusan. Jadi dalam yang ada kuasa untuk menentukan pilihan raya, tentu sekali kuasa Perdana Menteri lah. Dah disokong oleh dah disahkan oleh Yang di-Pertuan Agong lah kan. Tapi kita tahu kuasa de facto tu pada PM kan. Jadi PM tahu keadaan bersatu pada hari ini, jumlahnya tidak banyak, 26, dan daripada 26 itu 13 lebih kurang kursi UMNO Barisan Nasional kan. 11 tu pula asalnya kursi daripada PKR, dan perbincangan tentang kerusi pun masih berjalan, dan kita tengok UMNO agak berkeras juga dalam hal ini kan. Jadi perlu masa untuk negosiasi, untuk bargain kan, untuk runding lagi tentang pembagian kursi, sebab mereka berlawan khasnya bersatu PAS dan juga UMNO berlawan sesama sendiri di tempat yang sama kan. Dan mungkin tim Azmin Ali akan melawan kumpulan PKR lah di kawasan bercampur kan. Jadi rundingan tu saya ingat belum lagi diputuskan. Jadi saya tak rasa pilihan raya akan dilakukan dalam masa yang terlalu terdekat lah. Bagi saya bukan, kalau tahun ini pun kalau perlu, kalau jadi juga mungkin hujung tahun lah, ataupun mungkin tahun depan kalau perlu diadakan. Tapi sebenarnya adalah, Tapi yang pasti pilihan raya negeri Sarawak tetap akan diadakan betul. pada tahun depan. Betul, itu paling lewat edah dia kan, tahun depan. Cuma tu terpulang kepada pengiraan Tan Sri Muhyiddin, bagaimana kalau dia boleh buat perjanjian kan, tentang pembagian kursi yang lebih solid, ataupun mungkin gabungan parti yang lebih utuh di kalangan mereka. Sebab kita tahu politik ni antara satu sifat adalah bagaimana ahli pemimpin dan juga parti boleh menyelaraskan kepentingan yang berbeza daripada masa ke semasa ni kan. Jadi kalau mereka dapat menyelaraskan kepentingan itu dalam masa sekarang ataupun masa depan, maka mereka boleh lakukan satu keputusan lah. Tapi sekarang ni saya ingat penyelarasan tu masih lagi dalam sedang dilakukan. Keadaan masih lagi peringkat awal sebenarnya. Sebab tu bagi saya, walaupun ada tekanan untuk adakan pilihan raya, sebab antara tekanan besarnya adalah untuk berdepan dengan pembangkang di dalam parlimen kan. Kita boleh ambil kerajaan daripada jalan sana jalan sini kan, tapi pada akhirnya untuk memastikan kerajaan ini adalah kerajaan yang sah, kita tak rasa berdepan dengan perlembagaan. Kita boleh skip sekali dua, tapi ada waktu penting kita kena dapatkan juga pengesahan daripada parlimen, khasnya pembentangan bajet 2021 nanti, yang perlu dilakukan pada hujung tahun ini. Ya. Okey, seterusnya kita lihat pada komunikasi. Kalau menurut dalam banyak lagi yang tidak faham tentang komunikasi dalam politik Melayu. Yang saya melihat dalam tak kala Tan Sri Muhyiddin digasak dengan gelaran pengkhianat, kerajaan tiada mandat, bukan pilihan rakyat, Tan Sri Muhyiddin dalam perutusan pertamanya telah mengambil pendekatan yang agak menarik dan menjawab persoalan itu dalam bahasa Inggeris. Sebenarnya dalam perutusan beliau sememangnya dalam bahasa Melayu. Tapi rata-rata ramai tertarik dengan pendekatan baru seperti ini. Tidak dilihat sebagai golongan elitis. Sebab tu panggilan Tok maupun Abah ni bukan sesuatu yang baru dalam politik Melayu. Dan agak sinonim sebenarnya dalam termasuk dalam beberapa kurun lalu dalam buku yang saya baca dalam yang ditulis oleh Anthony Miller, Kerajaan Budaya Politik Melayu Sebelum Era Pemerintahan Kolonial. So, keadaan ni budaya berdasarkan hierarki dan politik naungan, patronage system ketika zaman feudal dan sebagainya. Tapi untuk konteks ini, adakah strategi ini memang efektif dalam aspek komunikasi politik dalam memahami psiki ataupun jiwa politik Melayu? Terdapat 4 elemen utama yang saya nampak dalam komunikasi politik dalam Perikatan Nasional. Satu, ini menunjukkan satu persona baru, imej pemimpin politik Melayu. Yang kedua, penggunaan bahasa yang lebih mudah difahami umum, tidak kira latar belakang, agama ataupun bangsa. Yang ketiga, faktor keadaan semasa, resepi yang terbaik untuk rungkaikan persepsi sebegini. Sebab dalam pentadbiran yang lalu di bawah Pakatan Harapan, rakyat telah menunjukkan
keresahan dan memang tidak suka dengan political fatigue yang telah berlaku. Yang keempat, kawalan komunikasi yang lebih ketat sekarang, mengurangkan akses maklumat dan elak pembocoran maklumat dalaman yang agak sensitif. Adakah elemen-elemen yang saya nyatakan tadi adalah sebagai satu komunikasi halus yang kita perlu perhatikan dalam pentadbiran Perikatan Nasional? Okey, Anthony Milner menekankan faktor penaungan dan juga hierarki kan dalam masyarakat Melayu kan, dengan panggilan ayahanda, abah, pak long dan sebagainya kan. Dan dalam situasi patriarki tu kan, dia sebenarnya adalah satu keadaan sistem patriarki sebenarnya kan, sistem kebapaan ataupun sistem kelakian. Dan dalam patriarki Melayu itu ada penaungan, bapa menjalankan tugas kepada anak, kepada rakyatnya kan, dengan menekankan kebajikan, keperluan, kemahuan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga ada struktur-struktur yang tertentu, iaitu yang hierarki kan. Maksudnya rakyat perlu patuh setia kepada kerajaan kerana faktor-faktor yang tertentu lah. Dan faktor-faktor itu juga disebabkan sentimen etno, agama kan, nasionalisme yang begitu tinggi dikaitkan juga dengan faktor itulah keagamaan, kemelayuan dengan penggunaan bahasa, kebanyakan teks pada hari ini dalam bahasa Melayu kan. Dan masa PKP itu kita melihat PM berdoa setiap hari kan, yang direkod kan, dan jadi melambangkan imej Islam kan, dan kita dan walaupun itu imej tersebut melambangkan Islam, dan bagi seseorang yang berdoa dengan wajah seorang bapa, imej ini banyak diterima oleh golongan-golongan bukan Islam yang di kawasan bandar, kawasan Lembah Kelang, diterima. Rata-rata memang agak positif. Adakah ini sesuatu yang dijangka ataupun tidak? Saya fikir itu satu hal yang dijangka juga sebenarnya kan. Sebab tentu sekali dengan PKP, cabaran, perang kesihatan kan, wabak ini, kita kadang-kadang memerlukan kuasa yang lebih besar daripada apa yang kita ada kan. Jadi doa itu perkara yang baik lah. Dan juga menambahkan nilai tambah kepada penyokong beliau lah. Sebenarnya tentu sekali ujian besar perang ini boleh memberikan kelebihan kepada pemimpin yang boleh menanganinya dengan baik sebenarnya kan. Jadi kita lihat juga sedikit sebanyak, walaupun ada isu sana sini, kita tak dapat nafikan PN telah menangani lah wabak COVID ni dengan baik, dengan beberapa dasar yang sangat disukai oleh rakyat, tapi yang lebih penting sebab kita mempunyai birokrat khasnya ketua pengarah kesihatan lah yang sangat hebat orangnya, dan begitu tinggi komunikasi beliau dengan pihak antarabangsa dan dalam menasihati kerajaan PN kan, supaya mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas kan. Dan kita tahu juga macam tadi, disebabkan PN ini adalah kerajaan yang bukan lahir daripada pilihan raya, dan sebaliknya lahir daripada sentimen ethnopopulism daripada sosial media sebenarnya yang berterusan kan. Jadi PN kalau kita perasan adalah sebuah kerajaan yang sangat sensitif dengan populariti, khasnya dengan sentimen daripada sosial media. Kerana daripada situ PN datang, daripada di situ juga PN rasa dia boleh dijatuhkan. Jadi sebab tu kita lihat banyak isu yang berlaku sewaktu PKP hari itu. Contohnya kan, kalau kita ingat harga topeng muka kan, daripada 80 sen tiba-tiba ada menteri KPDN KK naikkan harga siling ke RM2 kan. Jadi orang bambu dalam Facebook, dalam sosial media kan. Lepas 2-3 hari dalam masa kurang daripada 72 jam semua U-turn balik kan. Sama juga dengan isu moratorium dan sebagainya kan. Mula-mula kata kena bayar kan, lamsam lepas 6 bulan kan, tapi kemudian jadi juga kan. Jadi dan yang terbaru ni adalah bil TNB kan. Dalam masa 3-4 hari orang duk bantai bambu dan sebagainya, U-turn kan, sampai kan kerajaan kata terus terang kita memang dalam kewangan yang kritikal, dan sampai kita terpaksa meminjam daripada pemerintah tempatan khasnya daripada KWSP dalam keadaan begitu. Sebab itulah sangat sensitif. Dalam kes TNB sekarang, apa yang menarik apa yang menarik sekarang, kes TNB hanya di Semenanjung Malaysia. Sabah dan Sarawak lain pula. So sekarang nanti di mana West, adakah rebate itu diberikan kepada Sabah dan Sarawak pula? Ya. So berlaku lagi satu isu, rakyat di Sabah dan Sarawak
adakah mereka rasa dianaktirikan atau tidak. Okey. So perkara ini memang akan membawa satu impak yang agak besar, terutamanya dalam menentukan dasar-dasar kerajaan. Walaupun dalam pentadbiran Perikatan Nasional kali ini kita nampak lebih banyak representasi daripada Sabah dan Sarawak. Tapi kalau lihat dari segi komunikasi, kita juga dapat lihat yang apa yang Dr. Nazri cakap, ulaskan tadi tentang pada zaman-zaman dahulu ada zaman hierarki berdasarkan patronage, dan adakah ini juga menunjukkan suatu amalan neo-feudalisme dalam politik Melayu? Saya fikir begitu sebenarnya. Kemunculan semula lah, kebangkitan semula sifat neo-feudalism, malah kita lihat centrality kan, fokus kepada raja, institusi beraja, kepada bahasa kan, sangat sensitif sebenarnya. Kalau kita ingat dulu waktu PH memerintah, kalau ada satu dua menteri yang bercakap kenyataan awam dalam bahasa Cina ataupun bahasa Tamil akan jadi isu yang sensitif kan. Hari ini juga walaupun ada menteri daripada MIC dan juga MCA, walaupun diterima secara umum, tapi kita melihat beberapa segmen yang ethno-nationalist bising sebenarnya kan, dan menekan mereka supaya bercakap dalam bahasa Melayu kan. Cuba sebab mereka melihat bahawa politi Melayu itu telah diketepikan selama 22 bulan sebenarnya kan, sewaktu pemerintahan PA kan. Jadi dengan kembalinya Barisan Nasional dalam semangat yang baru dan rupa yang baru pada hari ini, iaitu sebagai perikatan kan. Jadi tu mereka mahukan agar imej itu imej simbolisme ataupun simbolik itu diangkat kembali lah kan. Kita dapat lihat betapa bezanya dari segi hala tuju ataupun amalan komunikasi oleh pentadbiran di bawah Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Apa yang Dr. Nazri lihat, ingin mendapatkan sedikit ulasan daripada Dr. Nazri mengenai kelemahan dan kekurangan komunikasi dalam pentadbiran Pakatan Harapan, khususnya dalam pendekatan pada pengundi Melayu Islam. Saya ingat tu senarai dia sangat panjang kalau kita nak bahaskan kan. Antara yang utama kalau boleh kita letak adalah kegagalan PH lah dalam, walaupun itu mungkin salah satu manifesto yang PH pernah sebut tahun 2015, 2018 kan, iaitu Akta Politik Kebencian. Kita faham di Malaysia politik kebencian ni adalah berteraskan kepada agama, kepada bangsa, kepada bahasa dan sebagainya kan. Tapi disebabkan ada segmen di dalam PH yang mengambil keuntungan daripada politik kebencian, maka hal itu tidak diteruskan dan dibenarkan. Kan? Jadi perkara tu kan backfire kan, menyerang kembali PH sebenarnya kan, dan dia juga disebabkan akta tu tidak dilakukan, maka penguatkuasaan juga tak dijalankan, menyebabkan golongan etno nasionalis, Islamis dan sebagainya kan, chauvinis kan, tak kisahlah Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak ambil kesempatan daripada ketiadaan akta politik kebencian tadi kan, dan ini membangkitkan sentimen masyarakat kan. Dan yang kedua bagi saya, pelaburan yang dibuat oleh PH dalam dulu masa PH jadi pembangkang, saya berterupa berbayar dengan tak berbayar tu ramai kan, tapi bila PH jadi kerajaan mungkin banyak lagi agenda-agenda besar, maka hal melawan sentimen ataupun cyberspace war kan, perang dalam cyber tu tidak berterusan kan, mungkin masing-masing terleka dengan kemenangan yang sebenar di dunia nyata, maka lupa dengan persengketaan ataupun peperangan di dalam dunia maya. Sebab kita kena faham hegemoni ni kan, dia tidak kekal. Dia boleh datang counter hegemoni dan boleh berubah daripada masa ke semasa, dan itu tak dilakukan. Saya bagi contoh lah kan, dalam kes tabung haji, kerajaan telah menyelamatkan tabung haji dengan bail out lebih kurang berapa? 20 bilion kan. Harga sebenar 10 bilion je, tapi kerajaan bail out dengan harga 20 bilion melalui Kementerian Kewangan. Menteri ketika itu YB Lim Kuan Im kan. Bagi orang Melayu kan, kalau pergi tanya orang Melayu kampung dan sebagainya, mereka ingat DAP Cina yang membeli kepentingan dalam tabung haji, bukannya diselamatkan oleh kerajaan kan? Jadi orang Melayu kata kerajaan dah gadaikan kepentingan Melayu, seolah-olah mudah dimanipulasi lah dalam keadaan ni. Jadi saya tengok, kalau saya tengok penyerangan dalam berita, dalam kementerian, dalam
sosial media platform ke apa kan hampir tiada. Jadi dakwah cerita sebegini berterusan terutamanya di kalangan orang Melayu tua, generasi tua luar bandar. Tapi kita kena ingat faktor patriarki dalam Melayu tadi, bila ayahnya berfikiran begitu, maka anaknya Satu keluarga ikutlah. yang terikut, terutamanya yang apolitical. Kita kena faham dengan pendidikan politik di Malaysia. Kita tak didedahkan dengan pendidikan politik di Malaysia tentang perlembagaan dan sebagainya kan. Sebab tu itulah scholar seorang sarjana dekat Amerika pernah kata kan, kalau kita nak membebaskan masyarakat melalui pendidikan, kalau nak biarkan kita terus bermahajarela, tyranny dan sebagainya, maka kita biarkan mereka dengan kejahilan mereka kan. Jadi sebab tu bagi saya pendidikan politik juga penting. Selain tadi akta politik kebencian, banyak lagi sebenarnya antaranya yang lain kan. Kalau satu perkara yang penting juga perubahan yang terlalu cepat lah, khasnya dalam aspek yang tak sepatutnya, iaitu cuba untuk sedikit sebanyak menggugat lah politi Melayu ni kan. Contohnya ISET kan, kita ingat ketika tu baru 4-5 bulan PH memerintah, dan yelah soal identiti ni sangat penting kepada orang Melayu khasnya kan. Jadi baru 4-5 bulan dah tentu ISET jadi dengan ketiadaan undang-undang kebencian hate speech tadi kan. Jadi menyebabkan orang boleh manipulasi hal yang baik ni. Sebenarnya bagi saya ISET sedikit banyak selaras dengan artikel 8 Perlembagaan Persekutuan kan, equality before the law kan, kesamaan daripada segi undang-undang. Tapi orang bagilah takrifan yang tertentu kan, malah ada orang letak takrifan yang agak perkauman kepada perlembagaan. Sedangkan bagi saya perlembagaan adalah satu undang-undang yang seimbang. Mana-mana peruntukan dalam perlembagaan, dia adalah melibatkan keseimbangan dalam banyak aspek. Kita bagi contoh 153 kepentingan Melayu, dekat ujung tu ada cakap dan juga hak absah bukan Melayu kan. Islam agama rasmi perkara 3 tak silap saya kan. Tapi dalam masa yang sama agama yang lain juga dibenarkan untuk diamalkan kan. Termasuk kebebasan beragama kan. Kemudian pendidikan juga kan. Bahasa Melayu, tapi bahasa lain juga dibenarkan. Jadi kita lihat perlembagaan dia adalah satu undang-undang yang seimbang, yang cakna dengan kepelbagaian pluralism masyarakat Malaysia sebenarnya. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang takrifkan perlembagaan daripada kacamata kaum ataupun agama dengan cara yang sepihak. Dia dilihat macam seolah-olah macam mencari-cari sesuatu benda, mencari-cari bulu ayam, tapi yang sebenarnya itu memang seekor ayam. Yang cari itu bulu-bulu satu-satu. Tapi dalam konsep ini, dalam prinsip perlembagaan Malaysia perlu dilihat secara totaliti. Bukannya memilih mengikut artikel-artikel tertentu. Tapi yang menyedihkan adalah naratif itu dibenarkan. Malah dalam kerajaan sendiri ada sebahagiannya kan. Sebab tu bagi saya tak bersetuju dengan diadakan Kongres Maruah Melayu pada lewat tahun lepas tu. Sedikit sebanyak memerihalkan tentang naratif yang sedemikian, seolah-olah kerajaan diperintah oleh DAP, oleh orang Cina kan, walaupun nombor 1 dan nombor 2 datang daripada orang Melayu, walaupun yang juga banyak terpaksa meminta persetujuan daripada Prime Minister, Perdana Menteri, daripada Azmin Ali dalam kebanyakan tugas beliau kan. Tapi sebegitulah kan, sangat dengan 3-4 faktor tadilah yang menyebabkan PH gagal lah dalam aspek komunikasi sebenarnya kan. Selain daripada itulah, dalam naratif ini juga satu lagi pandangan, naratif seperti ini juga akan mengetepikan pandangan daripada Sabah dan Sarawak. Sebab alat tuju ni memang tidak dapat diterima oleh rakyat di Sabah dan Sarawak. Dan kita juga dapat lihat di dalam pentadbiran Pakatan Harapan, pemimpin dalam Pakatan Harapan semuanya berlumba-lumba nak jadi juara orang Melayu, nak jadi juara orang Cina, nak jadi juara orang India. Dan perkara ini mewujudkan satu perpecahan dalam Pakatan Harapan sendiri, akibat mungkin tertelan dengan naratif oleh pihak pembangkang pada waktu itu. Apa pandangan Dr. Nazri? Ada seorang sarjana daripada Amerika, sekarang dia berada di Singapura, Sebastian Deadman kan. Dia pun bercakap perkara yang sama. Dia ada satu konsep baru yang agak popular lah, authoritarian innovation kan, di mana sentimen, sebab kita kena faham PPBM sebagai parti Melayu dalam PH pada ketika tu dan mahu menjadi pengganti kepada UMNO, parti Melayu yang paling popular. Jadi nak tak nak PPBM terpaksa pragmatik melihat juga sentimen kan. Dan cuma yang suka sikit nampaknya
sesetengah pemimpin PPBM mengambil jalan mudah lah dengan merekrut secara keseluruhan kan, sehingga kan orang tak boleh membezakan apa beza di antara PPBM dengan UMNO. Kan orang melihat PPBM ni adalah UMNO tanpa Najib dan UMNO pula adalah PPBM tanpa Mahathir kan. Dan itulah sebagai UMNO 2.0 ke apa dan sebagainya kan. Jadi walaupun sebenarnya PPBM ada peluang yang lebih besar, walaupun diuji dalam beberapa pilihan raya pada tahun 2019, kalah di Tanjung Piai, kalah di Semenyih dan sebagainya, tapi sebenarnya kalau diberikan lebih masa, sebab kita kena faham walaupun PPBM tidak banyak kerusi tapi masih dominan, malah dihormati. PPBM contohnya di Johor kan, kursi tidak mencukupi tapi diberikan peluang menjadi MB. Sama juga di Perak, kerusi hanya satu tapi dapat jadi MB. Sama juga di peringkat persekutuan, kerana di peringkat PH ni kita nampak ada perjanjian, cuba mengutarakan janji dan sebagainya. Cuma ini juga dikaitkan dengan soalan ketiga tadi tentang kelemahan dalam PR. PR ni lemah atau tidak juga boleh diterangkan daripada sudut prestasi kerajaan. Kalau prestasi kerajaan itu baik, PR itu kurang baik, orang akan terima lagi. Tapi bila prestasi kerajaan tidak begitu baik, PR juga tidak begitu baik, maka masalah lah. Jadi kita tengok daripada aspek PN pada hari ni, PR agak baik, prestasi pun agak baik. Jadi sentimen tu bagi saya masih lagi positif kan. Kita tak tahu nanti bila sumber penaungan ni kehabisan kan menjelang pilihan raya umum ke-15, maka mungkin sebaliknya lah. Sebab tu bagi saya ini masih awal, baru 3-4 bulan pertama PN memerintah. Jadi orang masih lagi memberikan honeymoon kepada PN lah. Semua PN terpaksa berdepan dengan tekanan institusi, iaitu parlimen pada hari ini kan. Perlembagaan sebenarnya. Yeah. So, dalam hal perkara ini, parlimen akan diadakan pada bulan Julai nanti. Yeah. So, dalam konteks ini kita masih lihat, masih telah awal. Satu, RMK ke-12 kita belum lihat. Belanjawan 2021 kita belum lihat lagi. Yeah. Dan juga dalam usul rang undang-undang baru, contohnya pemandu mabuk dan sebagainya. Dan ni rakyat masih akan melihat lebih jelas, lebih dekat lagi dalam hal-hal pentadbiran di bawah Perikatan Nasional. Dan kalau menurut Dr. Mazri, kalau boleh mengulas, melihat pada uncuran apa yang kita dapat lihat ataupun kita boleh jangkakan pada akhir tahun nanti, apakah yang bakal berlaku kepada Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan? Okey, bagi pihak Perikatan Nasional, tak dapat tidak, Perikatan akan cuba memperlihatkan imej yang telah dijanjikan Kerajaan Melayu Islam lah kan. Jadi janji yang telah mereka tekankan, perjuangan antaranya itulah pemandu mabuk, isu adib dan sebagainya. Mereka akan cuba penuhi, cuba lakukan perkara itu. Tapi dalam masa yang sama, tekanan daripada, saya agak berbeza dengan James Tin dalam perkara ini. James Tin semacam menekan bahawa kerajaan ini adalah kerajaan Melayu Islam semata-mata. Tapi kita kena ingat, dinamik dan juga pecahan-pecahan yang ada di dalam masyarakat Malaysia pada hari ini yang menyebabkan PN tidak boleh selamat langsung tanpa sokongan daripada Sabah dan Sarawak dan juga daripada bukan Melayu. Malah PN hari ini didirikan daripada kumpulan Nazmin, iaitu kumpulan daripada kawasan bercampur. Tanpa kumpulan Nazmin, PN tumbang. Kan? Jadi nak tidak, konsensi perlu diberikan kan, kepada Sabah dan Sarawak. Sebab tu kita tengok Muhyiddin terpaksa bergelut dengan CEO Petronas pada akhirnya kan, untuk memberikan lebih dana kepada Sarawak kan. Hasilnya kita kena faham Sarawak akan ada pilihan raya tahun depan, jadi penaungan dananya sangat diperlukan pada ketika ini dengan projek pembangunan ataupun politik pembangunan, dan juga konsensi kepada bukan Melayu. Sebab tu kita tengok contohnya bantuan kepada Yuta kan, sebelum ini dikurangkan kan dan sebagainya. Dan kita tengok MIC walaupun hanya ada 1-2 kursi saja, tapi seolah-olah menjadi satu ally yang sangat kuat. Sebab kerajaan PN selalu rapuh. 3-4 orang belum 4 parti, maka runtuhlah kerajaan ini kan. Jadi tak kira awak majoriti ke majoriti, dalam PN pada hari ini undi kerusi anda sangat-sangat berharga kan. Apatah lagi sokongan kita hanya satu kelompok, dan kelompok itu pula banyak pecahan, kita berebut. Jadi kita perlukan juga sokongan daripada etnik dan juga wilayah-wilayah yang lain sebenarnya kan. Itu bagi pihak
Perikatan Nasional, pecahannya. Bagi pihak Pakatan Harapan pula, bagi saya Pakatan Harapan masih tergaba-gaba tentang hala tuju. Sama ada nak mengekalkan landasan politik multiculturalism, politik pelbagai budaya, ataupun dengan pragmatik, kan? Dengan pragmatik berpakat dengan etno-nasionalis Melayu, kan? Jadi sebab kalau mereka nakkan jumlah, nakkan kekuatan untuk berampas semula kerajaan, mereka terpaksa berpakat dengan etno-nasionalis Melayu, kan? Sebab alasannya antaranya beberapa kepincangan besar yang mereka lihat dilakukan oleh Perikatan Nasional, kan, dalam pelantikan GLC, pembebasan orang yang mempunyai isu di dalam Barisan Nasional khasnya, ataupun sebagaimana cadangan Wong Ching Huat, Profesor Wong Ching Huat, supaya membiarkan PN memerintah, memperkasakan semula Pakatan Harapan sebagaimana yang berjaya dibuat oleh Pakatan Harapan sendiri pada waktu 2015 hingga 2018, menyusun semula strategi, kan, bagaimana boleh melawan ataupun mencabar Perikatan Nasional pada pilihan raya umum yang akan datang. Tapi itulah kita lihat masih tergaba-gaba di antara dua perkara ini. Malah pemimpin pun kita nampak agak flip-flop di antara Mahathir dengan Anwar. Sama ada kita nak pragmatik ataupun jadi prinsipal, kan. Sebab mereka pun, kita pun tak boleh salahkan mereka juga, sebab mereka dilema sama ada nak halang perkara yang berlaku itu sekarang ataupun tunggu pada masa hadapan. Sebenarnya itu yang Wong Ching Huat bagi tempoh, sama ada 3 bulan ataupun 3 tahun, kan. Ya. Sebab untuk PRU yang seterusnya pun agak dekat sebenarnya, tidak banyak masa lagi untuk Perikatan Nasional maupun Pakatan Harapan untuk bersedia. Yeah. Kalau PRU diarahkan tahun ini akan memberi satu disadvantage ataupun memang tidak sesuai langsung untuk bersatu, sebab bersatu akan dilihat, akan ditelan oleh Muafakat Nasional. Yeah. So, dengan itu berakhirnya untuk diskusi pada malam ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi bersama kita malam ini dalam BMI Bicara Minggu ini untuk mengulas di sebalik Tok Abah diskusi saiki politik komunikasi Melayu dan juga isu-isu semasa dalam politik Malaysia. Dengan ini, terima kasih pada Dr. Nazri, Pensyarah Kanan Sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Ada apa-apa kata-kata akhir daripada Dr. Nazri? Pada pendengar-pendengar. Okey, bagi saya, kita sebagai rakyat, kita perlu cakna dengan hal politik, teruslah menegur, ambil tahu tentang pemerintah, dan kalau perlu mengkritik. Sebab kerajaan kita pada hari ini adalah kerajaan yang tidak mempunyai sokongan yang kuat di kedua-dua belah pihak sebenarnya, kan. Jadi kita kena ingat pada akhirnya masa depan kita bukan kepada mereka berdua, kepada kumpulan-kumpulan ini, tapi kepada kita. Jadi kita perlu cakna dengan hal ini, menekankan kepada mereka bahawa ini adalah demokrasi, kita adalah sebahagian daripada pemerintah dan juga pemain utama dalam menentukan masa depan kita, masyarakat dan juga negara kita. Ya. Okay, terima kasih Dr. Nazri. Demikianlah episod ketiga Bicara Minggu ini bersama Dr. Nazri Noor, dan ikuti saya di Twitter di @nomgo, dan saya persilakan cadangan kepada orang ramai untuk episod seterusnya. Terima kasih dan selamat malam.